Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana afriq 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumiz zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah dan taufik daripada Allah dapat sama-sama kita berada di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat ikhlas kerana Allah akan dibayar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ni kita akan berkongsi ilmu tentang perjalanan terakhir bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, pertama sekali kita syukur kepada Allah kerana dipanjangkan umur untuk kita bertemu dengan bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan ni juga Allah Taala wafatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda-tanda perjalanan Nabi menuju ataupun kita cakap mudah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala bermula apabila seruan Islam ni ataupun ajaran Islam ni semakin berkembang. Kemudian pada tahun ataupun pada bulan Ramadan tahun yang ke-10 Hijriah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasingkan diri selama 20 hari berbanding hanya 10 hari sebelumnya. Ini perjalanan Nabi kita. Yang selama ni kita duk sambut, ambil contoh yang terbaik. Hari ini kita nak cerita tentang perjalanan terakhir selepas Nabi berjaya mengembangkan agama Allah di atas muka bumi. Jadi 20 hari 20, maksud dia masuk tahun yang ke-10 Hijriyah. Pada bulan Ramadan Nabi asingkan diri, tak keluar 20 hari. Biasanya Nabi asing diri 10 hari je. Tiba-tiba mari bulan Ramadan tahun ke-10, Nabi asingkan diri dia 20 hari. Kemudian Malaikat Jibril alaihi salam, Malaikat Jibril alaihi salam yang bertindak sebagai guru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatam Quran sebanyak 2 kali bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlaku khatam Quran. Jadi kita dah buat khatam Quran berlaku pada Nabi kita khatam Quran 2 kali sebelum Nabi kita dijemput menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan ingat dalam haji, dalam ibadah haji yang terakhir bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah sebut kalimah ni. Jadi maklum kita semua kalau duk tengok haji terakhir Nabi, antaranya Nabi kata, aku tidak tahu sama ada aku akan berjumpa anda sekalian di tempat ini sekali lagi selepas musim ini. Itu perkataan Nabi yang disebut ketika menyampaikan khutbah haji yang terakhir. Yang hari ini orang buat bubuh dalam frame, letak di setengah masjid, tengah surau ataupun ada di rumah. Itu perkataan Nabi.
Kemudian pada awal bulan Safar 11 Hijriah, tahun 11 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Bukit Uhud, Jabal Uhud, dan melakukan solat sunat kepada para syuhada yang dikebumikan di Jabal Uhud. Hari ini kita pergi ziarah Jabal Uhud, dia bawa pergi tengok makam syuhada. Antara yang dikebumikan situ, Nabi kata Sayyidul Syuhada. Siapa dia? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Di bumi itu. Di situ gambaran Allah Ta'ala tunjuk, seolah-olah Nabi nak beri faham, kata ni perjalanan akhir ni, nak sampai dah. Bermakna ada dah kematian, akan berlaku kematian. Kemudian dia kata pada hari Isnin, ni kita nak cerita ringkas, taklah detail sangat, sekali tak ada masa. Pasal sini SOP dia power sikit, jadi kita kena ikut SOP lah. Hari ni pun kes 1,200. Tuan-tuan kena beringat sikit lah, jaga sikit. Kita minta doa sebenar bulan Rabiul Awal ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat wabak. Dan kita kena ingat, benda yang berlaku ni Allah Ta'ala dah tentu dah. Allah Ta'ala tentu, kita kena redha. Cuma kita jaga kesihatan apa semua tu. Jadi tengok, selepas daripada Nabi pergi ke Jabal Uhud, sembahyang sunat di situ, seolah-olah Nabi nak ucap selamat tinggal kepada syuhada Uhud tu. Dan pada satu hari selepas daripada Nabi pergi ziarah ataupun sembahyang sunat di Jabal Uhud itu, tengah malam tu Nabi SAW pergi ziarah Baqi', perkuburan Baqi'. Yang hari ini kalau kita pergi, itu salah satu tempat yang Nabi pergi ziarah. Cuma bila nak menuju ke Allah ni, Nabi pergi syuhada dulu di Bukit Uhud. Kemudian Nabi kembali, malam tu Nabi pergi Baqi', perkuburan Baqi'. Tengah malam Nabi pergi. Nabi berdoa di situ, minta Allah Ta'ala ampun semua penghuni Baqi'. Allah Ta'ala ampun segala dosa, seperti mana ada di dalam hadis Nabi berdoa. Kata Nabi SAW dalam doanya, ni saya nakal daripada kitab Rahiqul Makhtum. Yang saya duk cerita ni daripada awal tadi tu, saya ambil daripada sebuah kitab yang nama dia Rahiqul Makhtum. Nama kitab Rahiqul Makhtum, cerita daripada awal kelahiran Nabi sampai wafat Nabi. Jadi biasa kita duk dengar tentang kelahiran Nabi, Rabiul Awal. Alhamdulillah kita sambut hari kelahiran Nabi. Dan kita kena ingat, bulan Rabiul Awal ni juga, 12 Rabiul Awal itu hari wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena ingat tu. Gembira, sedih ada bulan Rabiul Awal. Dia kata Nabi, antara doanya Nabi kata apa? Sejahtera bagimu wahai penghuni kubur. Selamatlah wahai penghuni kubur, semoga pagi nanti, Nabi kata, didatangi cahaya fajar yang akan melegakan anda sekalian. Nabi kata, kesengsaraan mengintai mereka bagaikan gumpulan awan gelap malam, yang terkemudian mengikut yang pertama, dan yang akhir itu membawa kejahatan berbanding dengan yang pertama. Kemudian Nabi berkata, kami akan mengikut anda. Itu perkataan Nabi ketika ziarah perkuburan Baqi'. Sebelum Nabi menuju ataupun Nabi mula mendapat sakitan ataupun jangkitan. Sakit tu dia mula timbul. Bila? Pada hari Isnin 29 Safar. Hari Isnin 29 Safar tahun 11 Hijrah, baginda turut serta menguruskan jenazah di Baqi'. Hari itu Nabi uruskan jenazah juga pada Isnin 29 Safar. Ada berlaku kematian di Baqi', Nabi turut serta. Sekembalinya daripada kubur, baginda Nabi SAW mengalami sakit kepala. Nabi berasa berat kepala, kalau bahasa kita, berasa sakit kepala.
Kemudian suhu badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meningkat. Suhu dia meningkat tinggi. Bahkan kesan panas badannya boleh dirasa pada kain ikat kepalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panas dia sampai tahap pegang kain ni rasa panas ketika itu. Namun kemudian baginda Nabi mengimamkan lagi solat berjemaah selama 10 hari. Lepas pada sakit, duk berasa sakit kepala tu, Nabi masih lagi jadi imam. Lebih kurang 10 hari. Dan Nabi uzur selepas itu 13 ke 14 hari. Pada bermula 29 Safar. Kemudian minggu yang terakhir, apabila penyakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertambah serius, bertambah teruk, baginda bertanya kepada isteri-isterinya, di manakah aku akan menginap esok? Bila sakit ni dah teruk, Nabi tanya isteri-isteri dia, malam esok ni giliran siapa? Aku nak kena duduk rumah siapa? Nabi kata. Lalu mereka menjawab, bermakna malam esok ni ada rumah orang lain. Maksud dia ada rumah yang disebut oleh isteri Nabi. Cuma isteri Nabi ni fahamlah, bila Nabi dah sampai peringkat ni, mereka benarkan Nabi nak pergi duduk rumah siapa. Terpulang pada Nabi, mereka redha. Pasal dah sampai saat masa ni. Kemudian Nabi memilih untuk memasuki bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Asal dia bukan giliran Aisyah tu, tapi isteri lain setuju bagi. Pasal dah tahu dah Nabi dia akan suka duduk rumah Sayyidatina Aisyah. Kemudian masa tu Nabi boleh berjalan lagi. Nabi berjalan ke bilik. Cuma ketika itu Nabi dipapah oleh seorang yang bernama Fadl ibn Abbas bin Ali bin Abi Talib. Dia dipapah oleh seseorang. Kemudian Nabi SAW menginap di bilik tu. Dia kata menginap di bilik tu pada minggu terakhir hayat Nabi SAW. Kemudian 5 hari sebelum wafat Nabi kita Muhammad SAW, pada hari Rabu, 5 hari sebelum kewafatan baginda Nabi SAW, suhu badan baginda Nabi semakin tinggi, menandakan betapa seriusnya penyakit baginda Nabi SAW. Baginda pitam Nabi SAW pengsan dan menderita sakit, tetapi masih bersemangat. Lalu bersabda, siramkanlah air daripada 7 buah kirak. Kirak ni mangkuk air yang diperbuat daripada kulit. Nabi suruh orang siram dia, panas sangat ni. Siram daripada 7 buah kirak. Kirak ni makna dia bekas daripada kulit, orang isi air. Jorih Nabi. Diambil daripada beberapa telaga, supaya dapat aku berjumpa orang aku, mana sahabat aku, dan bercakap dengan mereka. Tu hari lagi 5 hari Nabi nak wafat. Nabi suruh siram badan bagi sihat sikit apa kita lah. Mandi air asam Jawa lah apa lah. Demam panas kan, nak beri sejuk sikit. Nabi suruh siram air tu. Lalu mereka mendudukkan Nabi SAW di dalam baldi bekas yang biasanya digunakan membasuh dan menyiram air ke badannya, sehingga dia menyuruh berhenti. Nabi kata cukup dah, kalau bahasa kita lah cukup. Dia siram Nabi, kan Nabi suruh dia siram. Kemudian baginda Nabi SAW berasa segar untuk ke masjid. Bila dah jeruh tu rasa sejuk sikit, Nabi pun berasa nak pergi masjid. Lalu masuk ke dalam masjid dengan berlilit kepala. Lalu duduk di atas mimbar dan membuat ucapan kepada orang ramai yang mengurumi
baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang duk berkumpul ramai-ramai, Nabi naik atas mimbar. Kemudian baginda bersabda, Allah melaknati ke atas Yahudi dan Nasrani kerana menjadikan makam Nabi mereka tempat solat. Nabi naik atas mimbar, Nabi sebut, Allah laknat kaum Yahudi dan Nasara apabila mereka ambil kubur Nabi ni buat tempat ibadah. Sebab tu kita pergi ziarah kubur, kita bukan buat ibadah saja tu. Kan, kita pergi ziarah, baca doa bagi orang kubur ni, buat apa-apa, okey balik. Depa ni buat makam, buat tempat sembah. Nabi sebut. Kemudian baginda menyambung, jangan jadikan makamku sebagai berhala untuk disembah. Nabi pesan, jangan buat makam aku ni macam mana orang Yahudi buat, orang Nasrani buat, duk sembah. Pergi ziarah, bagi salam, keluar. Ni duk minta pelik-pelik, jangan duk buat. Nabi pesan dah tu. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya dan menjemput mereka, membuat tuntutan akan sebarang kecederaan yang mungkin dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi duduk atas mimbar, Nabi tanya, okey, siapa-siapa yang ada saya buat salah, tampil ke depan. Ambil salah balik, ambil kisos balik. Sesiapa yang pernah, Nabi kata, aku menyebat belakangnya, aku menawarkan belakangku untuk menuntut bela ke atasku. Siapa-siapa yang pernah aku pukul dia, kena belakang dia, hari ni aku nak bagi belakangku, dia pukul balik. Tu Nabi SAW. Kita berani kalau buat mengaku kesilapan kita. Bila buat salah, mengaku lah. Pasal kita biar selesai di dunia ni. Tengok Nabi ajar. Nabi cakap macam tu. Sesiapa yang pernah aku menghina kehormatannya, di sini aku menawarkan kehormatan aku supaya dia menuntut bela. Nabi kata. Kemudian baginda Nabi SAW turun dari mimbar untuk bersolat zuhur. Sekali lagi baginda kembali menaiki mimbar dan duduk serta memulakan ucapannya mengenai permusuhan dan beberapa perkara yang lain. Lepas pada semayang, dah Nabi cerita tadi, siapa-siapa ada salah, mai ambil, mari tuntut. Kemudian Nabi turun solat zuhur bersama dengan sahabat, ramailah orang. Kemudian Nabi naik semula ke atas mimbar. Kemudian bila Nabi cerita beberapa perkara, datang seorang laki-laki berkata, Tuan hamba berhutang denganku sebanyak 3 dirham. Nabi duduk atas mimbar ni, Nabi cakap dah, siapa-siapa yang ada kesalahan yang aku buat kat dia, boleh tuntut apa saja. Marilah seorang lelaki, dia kata kepada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, tuan hamba berhutang dengan saya sebanyak 3 dirham. 3 dirham ni 3 keping duit perak. Kalau dinar, duit emas. Lalu baginda menyuruh Al-Fadl membayarnya dengan wang. Bila Nabi dengar, Nabi kata, Fad, pergi bayar dia 3 dirham. Seterusnya baginda bersabda, aku menegur anda supaya berbaik dengan orang Ansar. Nabi kata, mereka ialah keluargaku, di mana aku mendapat perlindungan. Mereka membebaskan diri mereka daripada tanggungjawab yang dibebankan ke atas mereka. Dan kini ialah giliran anda. Anda tu Nabi maksud muhajirin. Untuk membalasnya, anda hendaklah dengan sepenuh hati menerima dan menghargai layanan baik yang mereka tunjukkan, dan patut maafkan sahaja kesilapan mereka. Ini Nabi pesan kepada golongan muhajirin yang berhijrah daripada Mekah pergi duduk Madinah. Pasal orang Madinah ni terima sungguh orang Mekah. Bagi sampai tahap kita pun tak boleh buat macam tu. Punya baguslah golongan Ansar ni. Kalau kita tengok dalam beberapa riwayat dia sebut sampai isteri pun mereka bagi. Dia ada 2 isteri. Dia kata lah, ni aku ada 2 isteri.
Hang tak ada isteri kan? Okey, hang pilih nak hak mana? Hak isteri aku ni hang pilih nak hak mana? Aku bagi hak tu. Bukan dia pergi bagi, pilih nak hak mana dulu. Dia bagi. Tu Nabi pesan kepada golongan muhajirin. Kemudian masuk hari yang keempat. Sebelum nak masuk hari yang keempat, Nabi bersabda lagi dalam khutbah tadi. Nabi kata Allahu Akbar. Telah memberi, Allah Maha Besar telah memberi seorang hambanya peluang untuk membuat pilihan di antara keinginan mendapatkan anugerah Allah di dunia dan apa yang dia simpan untuknya semasa di dunia, tetapi dia memilih yang kedua. Nabi cerita kata Allah Ta'ala beri pilihan pada Nabi ni. Nak hidup lagi pun boleh, tapi Nabi tak pilih nak hidup lagi. Nabi pilih yang kedua, pilihan yang kedua, nak bertemu Allah, nak ambil ganjaran di sana. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, mendengar kata-kata itu, bila Nabi kata aku diberi pilihan oleh Allah sama ada mau hidup ataupun mau mati, kalau bahasa mudah, nak kembali kepada dia kan nak hidup lagi, Allah Ta'ala beri pilihan. Ni orang panggil perkara khususiah tau, untuk Nabi. Khususiah ni kita tak usah duk berangan lah. Ni Nabi, sebab tu dia bukan semua benda hak Nabi buat kita boleh buat. Dia ada kategori. Ada benda yang Nabi buat kita boleh buat, ada benda yang Nabi buat kita tak boleh buat, pasal benda tu tertentu untuk Nabi. Contoh macam ni lah, diberi pilihan nak hidup, nak meneruskan kehidupan di dunia ni ataupun nak kembali. Nabi minta nak kembali. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis Anas bin Malik kan, aku hidup dengan Nabi ni 10 tahun. Aku tak pernah dengar Nabi kata aku gitu. Tak pernah dengar. Aku tak pernah dengar Nabi kata aku apa punya budak. Tak pernah. Dan aku tak pernah dengar Nabi kata pasal apa hang tak buat? Pasal apa hang buat lagu ni? Tak pernah dengar. Dan setiap kali aku sentuh telapak tangan Nabi ni, tak pernah lagi aku rasa tapak tangan ni lebih lembut daripada sutera tangan Nabi ni. Lembut macam lebih pada sutera dia. Dan tidak pernah aku tercium bau yang lebih wangi daripada kasturi melainkan peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik. Ni, bila Nabi pergi buat pilihan yang kedua, tuan-tuan tahu tak siapa yang mula-mula menangis? Tengok dia kata, Abu Sa'id Al-Khudri ni, dia ada tu masa Nabi kata tu, ramai ni sahabat rapat semua ada ni. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, mendengar kata-kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis secara seraya berkata, kami segala sahabat ini mengorbankan ibu bapa kami untuk Tuhan hamba, kata Sayyidina Abu Bakar sambil menangis ni, pasal Nabi dah buat pilihan nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat lain bila dengar Abu Bakar cakap macam tu, depa pun jadi pelik pasal apa Abu Bakar pergi kata kami ni tebus engkau ya Rasulullah dengan ibu bapa ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, lihat orang tua itu. Nabi kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata mengenai seorang hamba Allah yang dianugerahkan hak di antara untung, nasib terbaik dan rahmat Allah di akhirat. Tetapi katanya, kami sedar apa yang dimaksudkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah seorang hamba yang diberi peluang memilih. Baru mereka faham kenapa Abu Bakar kata itu. Pasal Nabi dah pilih pilihan, Nabi dah buat pilihan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Abu Bakar ialah satu-satunya teman yang aku rasa paling selamat apabila bersamanya. Nabi kata kepada Sayyidina Abu Bakar 5 hari sebelum wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi puji Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu tengok, tak ada siapa yang lebih afdal di kalangan sahabat melainkan Sayyidina Abu Bakar dulu. Sebab tu hari ni antara sahabat kita tak bolehlah nak lebih-lebih kurang tu, tapi ada yang afdal. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi kata, sekiranya aku diminta mencari seorang sahabat selain daripada Allah, aku memilih Abu Bakar sebagai sahabat karib. Nabi kata. Sebab tu Abu Bakar ni, siapa-siapa yang kasih kepada Abu Bakar, tapi taklah melebihi kasihnya Nabi, taklah melebihi kasihnya Allah. Selepas Allah, selepas Rasul kasih kepada Abu Bakar ni, ada kelebihan. Itu kita tengok dalam beberapa hadis tentang kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Saya pernah baca satu hadis. Sayyidina Abu Bakar ni ialah sahabat Nabi, kita dah sebut dulu, akan masuk syurga tanpa azab dan hisab. Pertama daripada umat Nabi melangkah masuk syurga, tak kena banci amalan langsung, tak melihat langsung azab, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masa dia pergi dekat syurga tu, dia nak masuk, malaikat kata silakan wahai Abu Bakar. Dia kata saya tak mau masuk. Saya tak mau masuk lagi. Saya nak masuk bersama dengan orang yang kasih kepada saya. Bermakna tu kelebihan kasih kepada sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar. Mudah-mudahan tu amalan lah. Selain daripada kita kasih kepada Allah, tunai kewajipan kepada Allah dan Rasul, tambah dengan amalan ni, kasih. Bila sebut Sayyidina Abu Bakar, timbul rasa, beri rasa. Pasal Nabi sebut tu, kalau aku diberi pilihan, pilih sahabat selain daripada Allah. Nabi ni Allah lah, tak ada hal lain, Allah tu nombor satu. Tapi kalau diberi pilihan, selepas Allah ni nak pilih siapa jadi sahabat karib, Nabi pilih Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hebat Sayyidina Abu Bakar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku terlalu sayang kepadanya sebagai saudara di dalam Islam. Tiada pintu masjid akan terbuka melainkan dengan izin Abu Bakar. Sebab tu hari ni tengok, kalau tuan-tuan pergi Madinah Al-Munawwarah, ada satu pintu dia tulis Babu Abi Bakrin, sebelah dengan Babu Salam. Pintu tu tak pernah tutup, tak pernah tutup. Depa kalau nak tutup, depa takkan tutup pintu tu, depa akan bubuh tirai hak putih tu. Jadi kita tak boleh masuk itu. Bermakna pintu besar tu tak pernah ditutup. Pintu Sayyidina Abu Bakar, itu pintu dia tu. Kemudian masuk hari yang keempat sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada hari Khamis. 4 hari sebelum wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menderita dan menanggung kesakitan. Memberitahu orang ramai, katanya, mari, kemari, aku mahukan anda menulis sesuatu untuk mengelak daripada berlaku kesilapan. Mendengar arahan itu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menderita sakit tenat, sedangkan Al-Quran ada bersama tuan hamba. Kitab Allah itu sudah cukup segala-galanya, tetapi orang lain mahu ia dituliskan. Apabila mendengar mereka berbahas mengenai suruhannya, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka meninggalkannya seorang diri. Bila tengok Nabi nak tulis, minta nak tulis buat wasiat, kata Sayyidina Umar, Nabi kan sakit, jadi dia tak mau bagi Nabi ni buat benda, berehat je. Itu maksud Sayyidina Umar. Jadi Nabi tak mau benda ni, duk bunyi, duk kawan ni kata, kenapa tak mau? Jadi bunyilah.
Nabi kata tak apa, keluar tinggalkan saya seorang. Antara benda yang Nabi nak suruh tulis, kalimah ataupun cadangan yang Nabi nak suruh tulis ni, yang Nabi nak suruh buat ni, sebenarnya cadangan. Yang pertama, Nabi nak suruh tulis orang-orang Yahudi, Nasrani dan penyembah berhala hendaklah disingkir dari bumi Arab. Tu asal Nabi nak tulis. Tak ada di bumi Arab. Para perwakilan hendaklah dilayan dengan baik dan dimuliakan. Kalau ada wakil mari daripada mana, layan bagi bagus. Nabi nak suruh tulis tu. Dua benda. Dan benda yang ketiga, untuk pesanan yang ketiga, dia kata kemungkinan Nabi ini nak berpesan, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Atau mungkin juga berpesan supaya misi ketenteraan Usamah, seorang panglima perang tu, diteruskan. Kemudian Nabi masih memimpin solat jamaah hingga ke hari Khamis, 4 hari sebelum kewafatannya. Pada satu hari, baginda sallallahu alaihi wasallam mengimamkan solat maghrib dan membaca ayat Quran yang berbunyi wal mursalati urqa. Artinya, demi makhluk-makhluk yang dihantarkan berturut-turut menjalankan tugasnya. Selepas itu, selepas jadi imam selesai, sakit Nabi bertambah. Baginda Nabi SAW tidak berdaya melawan kesakitan, apalagi untuk bergerak ke masjid. Sebelum ni sakit tapi boleh duduk pergi masjid lagi. Bila mari hak ni, lepas pada hari Khamis ni, tak boleh pergi dah. Kemudian Aisyah berkata, ya Rasulullah, sudahkah mereka? Aisyah berkata, satu hari masa Nabi tak boleh keluar daripada rumah dah ni, tak larat dah, Nabi bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kata, sudahkah mereka itu sahabat aku telah bersolat? Kata Sayyidatina Aisyah jawab bagi soalan Nabi, dia kata belum. Mereka menunggu engkau ya Rasulullah. Aisyah kata. Lalu baginda Nabi SAW menyuruh Aisyah radhiyallahu anha memasukkan air ke dalam timba basuhan dan mengikut arahannya. Kemudian baginda membasahkan dirinya dan cuba berdiri, tetapi jatuh pengsan. Nabi nak bagi sejuk macam itulah, juru hayat diri, tiba-tiba pengsan Nabi SAW. Setelah sedar daripada pengsan, baginda bertanya, sama ada orang ramai sudah bersolat? Tengok Nabi, dia tanya lagi, daripada semayang belum? Kemudian baginda Nabi SAW mengulangi arahan yang sama pada kali yang kedua dan masih tidak berdaya. Nabi nak pergi tu, pasal sahabat duk tunggu nak semayang, tak mau nak semayang dengan Nabi. Tuan boleh bayang perasaan masa tu macam mana. Nabi nak keluar juga. Sampai tahap tu lah, kita ni bau bisui sikit tak main dah tengok Nabi tu. Allahu Akbar. Kemudian baginda Nabi menyuruh Aisyah, Sayyidatina Aisyah, buat perkara yang sama sekali lagi. Jerui hayat. Nabi bangkit, jatuh pengsan lagi. Nabi SAW. Apabila sedar, baginda menyuruh Abu Bakar menjadi imam dan sahabatnya memenuhi permintaan baginda Nabi SAW pada hari itu. Bila Nabi dah try, cuba 3 kali, pengsan. Bangkit, pengsan. Jerui hayat tu sejuk dah, berdiri saja jatuh pengsan tu. Kemudian Nabi minta Saidina Abu Bakar pergi jadi imam. Di sini kata ulama, itu Nabi dah tunjuk dah siapa nak ganti dia. Di sini orang dah faham dah bermakna Abu Bakar ni. Tu yang berlaku pelantikan Saidina Abu Bakar tu jadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3-4 kali
Sayyidatina Aisyah meminta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan Abu Bakar daripada menjadi imam. Tujuan dia supaya makmum ni tak kecewa. Kenapa Abu Bakar ni tak bagus je? Bukan sebab tak bagus, sebab Abu Bakar ni hati dia nipis. Sekali lagi dia baca Quran, sekali lagi dia teriak terus. Jadi makmum lagi. Sayyidatina Aisyah minta Nabi, tak payahlah suruh ayah saya. Ayah saya ni lembut. Sekali dia ni tengah-tengah semayang, sekali lagi dia duduk teringat lagi, dia baca surah ni dia tak boleh pi. Dia teriak. Aisyah ni niat dia tu, dia kata kat Nabi. Kemudian Nabi kata, kamu wahai perempuan, sebagai seorang perempuan menggoda Yusuf untuk melakukan kemungkaran. Nabi kata lagu tu. Nabi tegur Sayyidatina Aisyah. Dia kata orang perempuan kan, bahaya lah kalau bahasa kita. Orang perempuan inilah yang menggoda Yusuf ni. Nabi kan suruh panggil ayah hang tu Abu Bakar pergi jadi imam. Aisyah kata, tak payahlah ya Rasulullah, ayah saya ni lembut, sekali dia teriak, sekali susah ha. Makmum tak boleh nak mayang, tak boleh nak tumpu. Pasal dia pun tak boleh nak mayang, pasal hati dia tu nipis. Tu Nabi sebut. Kan, sampaikan saja permintaanku kepada Sayyidina Abu Bakar, suruh dia jadi imam. Nabi suruh juga. Tu 4 hari sebelum wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 2 hari sebelum wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada hari Sabtu atau Ahad, Nabi sallallahu alaihi wasallam berasa segar kembali. Tu biasa kita tengok kan orang bila ni dia sihat balik. Jaga tu. Nabi ni sihat balik, lagi 2 hari nak wafat, jadi sihat balik. Dan boleh mengerjakan solat, lantas bangun bersandar kepada 2 orang jamaah untuk solat zuhur. Melihat baginda sihat, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu hendak memulakan solat, menarik diri, tak mau jadi tok imam, pasal tengok Nabi keluar lah. Oh, Nabi sihat dah. Seronoklah sahabat ni. Pasal Nabi dah kembali sihat. Suasana tu. Abu Bakar pun tengok Nabi, dia pun nak undur belakang lah, bagi Nabi jadi imam. Tetapi Nabi buat isyarat, suruh jadi imam. Ni. Suruh jadi imam. Sambil berkata, dudukkan aku di sisinya, kata Nabi. Beri Sayyidina Abu Bakar jadi imam, pergi letak aku tepi dia. Sementara Abu Bakar mengikutnya, tetapi meninggikan suara setiap kali Nabi SAW menyebut Allahu Akbar. Jadi Nabi jadi imam, Abu Bakar ni orang panggil macam jadi mubaligh tu. Dia kuatkan suara dia supaya orang lain dengar. Dia ikut perbuatan Nabi tu. 2 hari sebelum wafat Nabi SAW. Kemudian sehari sebelum wafat Nabi SAW, pada hari Ahad. Sehari sebelum wafat, Rasulullah SAW memerdekakan hambanya serta memberikan sedekah sebanyak 7 dinar yang pernah baginda sallallahu alaihi wasallam pinjam, serta menghadiahkan kesemua senjata kepada orang-orang Islam. Ni sehari. Nabi ada duit, dia sedekah. Senjata Nabi bagi kepada orang Islam. Apabila malam tiba, Sayyidatina Aisyah terpaksa meminjam sedikit minyak daripada jirannya untuk menyalakan pelita. Tak ada langsung duit. Ni manusia paling hebat di atas muka bumi ni. Terpaksa pinjam minyak sikit pasal nak buh dalam pelita. SOP pun sudah berbunyi tu. Boleh teruskan sikit tak? Boleh noh. Lajak sikit tak apa kot. Kan pasal sehari lah. Dia kata, malah baju besinya baginda Nabi SAW juga digadai sebagai satu jaminan dengan seorang Yahudi sebanyak 30 sukatan berat bali. Kalau kata bali ni berat dia sukatan, jenis 30 sa. Mana berat sukatan.
Itu hari yang sehari Nabi dah sedekah semua dah bagi semua dah. Kemudian hari yang terakhir, hayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan katanya, ketika para jemaah hendak bersolat subuh pada Isnin itu yang akan diimani Abu Bakar, mereka terperanjat melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingkap tabir di bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Telak sikit tingkap tu, tengok. Ni sebelum subuh. Hendak solat subuh tu. Baginda melihat mereka sahabat berbaris betul untuk bersolat secara seraya tersenyum gembira. Nabi selak tengok, oh serenok. Tengok sahabat-sahabat duk buat saf diri nak semayang ni. Melihat baginda sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar berundur ke belakang menyertai barisan para makmum untuk memberi laluan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimamkan solat. Kerana memikirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyertai mereka. Dia ingat Nabi selak tu Nabi nak keluar lah, dia pun hundur belakang supaya Nabi jadi imam. Para jemaah gembira. Sahabat-sahabat yang duduk dalam Masjid Nabawi ni serenok pasal Nabi, nampak Nabi. Malah hampir, dia kata, hampir rasa macam kagum. Jadi terpesona tengok. Mereka meneruskan solat dan baginda masuk semula. Nabi buat isyarat, suruh teruskan semayang. Nabi tutup balik tirai. Nabi tak keluar lah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bangun lagi untuk waktu solat selepas itu. Setelah hari meninggi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Fatimah dan bercakap secara sulit. Panggil anak dia Sayyidatina Fatimah, panggil mai. Kemudian Nabi cakap dengan cara sulit. Makna dia tak dengar, dia dengan Fatimah. Yang menyebabkan Sayyidatina Fatimah menangis. Nabi panggil, Nabi bisik. Nabi cerita, teriak Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Dan bila anak dia menangis, Nabi cakap lagi cara sulit lagi. Dia kata. Kemudian berbisik pula sesuatu yang lain menyebabkan anaknya Sayyidatina Fatimah ketawa. Nabi cakap, mula-mula teriak Sayyidatina Fatimah. Kemudian Nabi cakap lagi, gelak dia. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Sayyidatina Fatimah selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tentang tangisan dan tawa tu. Aisyah tanya, yang pertama, ayahku memberitahu bahawa ayah tidak akan sembuh dari sakit, lalu aku menangis. Itu yang aku teriak. Dia tanya, apa yang Rasulullah bisik tu? Cakap tu. Fatimah kata, perkataan pertama yang aku dengar aku menangis tu, bila Nabi kata, ayah tak sembuh dah lepas ni. Ayah tak akan sembuh dah daripada sakit ni. Menangis Sayyidatina Fatimah. Itu perkataan dia. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa sayalah orang pertama di dalam keluarga yang akan menyertai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bisik ke Fatimah, Fatimah, bila hang mati esok, hanglah orang pertama akan jumpa aku daripada keluarga aku. Tu dia gelak, dia sekenuk. Maka saya tertawa mendengarnya. Ni bermakna Nabi cerita dah berita gembira kepada Sayyidatina Fatimah. Dan ada riwayat lain kata, antara benda yang membuatkan Fatimah ketawa ni, ada setengah riwayat kata tak, Nabi kata kat dia, Fatimah, hanglah akan menjadi ketua bagi seluruh wanita yang ada di dunia. Dia seronok. Kemudian Fatimah ni, Sayyidatina Fatimah ni menyaksikan betapa sakit yang melanda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata,
Ya Rasulullah, bagaimana kesakitan yang engkau alami? Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sakit lagi apabila hari ini berakhir. Lepas ni tak sakit dah, Nabi kata. Tuan-tuan faham ayat? Lepas ni tak sakit dah. Bermakna Nabi dah sampai masa dekat dah. Kemudian apabila kematian mula menusuk, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyandarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dadanya. Bila masa tu dah sampai, kematian tu mula nak mari dah. Sebab Nabi kata kepada anak dia, lepas ni ayah tak sakit dah. Kemudian Sayyidatina Aisyah ni, dia ambil Nabi SAW sandar dekat dada dia tu, dekat dada tu, dan berkata, salah satu limpahan rahmat Allah ke atasku ialah kewafatan baginda Nabi SAW di rumahku ketika aku masih hidup. Kata Aisyah, aku boleh ambil dada, letak di dada ni, dan Nabi meninggal di rumah aku. Ini antara rahmat Allah Ta'ala beri kat aku, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Saya bila cerita ni, saya teringat Pak Teh. Pak Teh ni masa nak meninggal tu, duduk atas paha Mak Teh ni. Dia kata, oh sakit dada lah, berasa ketat sikit lah. Mengucap Pak Teh, la ilaha illallah Muhammad. Hilang tu. Tu, masa tu berlaku kepada Nabi. Tengok, letak ni, Aisyah letak di dada. Kata Aisyah, antara benda yang menjadi rahmat bagi aku, Allah Ta'ala beri kelebihan ni dekat aku, tak dapat orang lain. Apa dia? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam pelukan aku, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Di antara dada dan leher ketika bersandar kepadaku, Allah mencampurkan ludahnya denganku ketika kewafatannya. Sementara Abdul Rahman, anak lelaki Abu Bakar radhiyallahu anhu, datang membawa siwak, yakni kayu bersugi. Cuma dia kata siwak ni akar tumbuhan padang pasir yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyugi. Dalam tangannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar kepadaku, aku nampak baginda memandang kepada siwak yang dibawa oleh Abdul Rahman, anak Saidina Abu Bakar. Abang ni, dia tengok. Lalu aku bertanya kepadanya, kerana aku tahu baginda mahukan akar itu, maukah aku ambilnya untuk engkau ya Rasulullah? Masa Nabi duduk sandar ni, dia tengok Abdul Rahman masuk bawa kayu siwak tu. Jadi Nabi duduk tengok kayu tu. Jadi bila Aisyah ni tengok Nabi, dia tahulah mesti Nabi suka ni. Dia pun tanya ke Nabi, mau tak aku ambil kayu sugi yang ada pada Abdul Rahman tu? Engkau mau tak ya Rasulullah? Baginda tak cakap dah, angguk. Nabi angguk, tanda macam setuju. Tu kalau kita tengok dalam bab kelebihan siwak kan, memudahkan keluar roh. Ni tengok zaman Nabi, sebelum Nabi wafat. Lalu kata Sayyidatina Aisyah, aku mengambil dan berikan kepadanya, maka aku dapati akar itu terlalu keras. Tu yang dia cerita air liur dia bercampur dengan air liur Nabi tu. Bila dia ambil kayu tu, dia keras, dia gigit dulu. Ni dia kata rahmat aku, Nabi meninggal di rumah aku, dalam pelukan aku, dan air liur aku bercampur dengan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Sayyidatina Aisyah. Kemudian masa dia pegang, dia rasa keras, dia bertanya, ya Rasulullah, bolehkah saya lembutkan akar ini? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam angguk, tanda setuju. Lalu aku melembutkannya dengan air ludahku dan memasukkan ke dalam gigi baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah.
Tu perempuan yang paling hebat. Dia dapat kelebihan ni. Ha? Kemudian dia kata, dalam satu riwayat yang lain dia kata, ada setengah riwayat kata dicuci, maksud dia buat bagi bersih. Kemudian ada satu bekas air sentiasa berada di tangannya, lantas dimasukkan tangannya ke dalamnya dan menyapu air ke mukanya dan bersabda. Nabi celuk tangan dalam bekas air tu, Nabi ambil, kemudian dia sapu di muka. Nabi kata, la ilaha illallah. Nabi kata. Kemudian Nabi sebut, kematian adalah sesuatu yang penuh dengan penderitaan. Sebaik sahaja selesai mencuci gigi dengan siwak, baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya ataupun jarinya memandang ke siling, ke atas, sambil menggerakkan bibirnya, sambil Aisyah mendengar kata-kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Ya Allah, kepadamu aku memohon rahmat ke atas para rasul dan mereka yang benar, para syuhada dan mereka yang berbuat baik. Ya Allah, ampunilah aku dan kesihanilah aku dan masukkanlah aku ke dalam kumpulan para solihin. Dan antara kata-kata itu, baginda menyebut lagi, naikkan darjat setinggi-tingginya, dan kepada Allah kita menghadap dan kepadanya kita meminta tolong, serta kediaman yang terakhir. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada tengah hari Isnin. Tengah hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah, ketika berusia 63 tahun 4 hari. Nabi wafat di sisi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Masa berlaku kewafatan ni, berita kehilangan besar ini tersebar daripada mulut ke mulut dari Madinah. Sesuana duka menyelubungi seluruh daerah dan ufuk Madinah. Anas berkata, belum pernah aku lihat bagaimana indah dan terangnya siang pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami. Dan demikian juga belum pernah melihat suasana hitam lagi dahsyat pada hari kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafas yang terakhir, Sayyidatina Fatimah berkata, wahai Rasulullah, Allah telah mengkabulkan doamu. Wahai Rasulullah, tempatmu di dalam syurga. Wahai Rasulullah, akan aku maklumkan kepada Jibril, kata Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Jadi untuk kesimpulan kisah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila buat sesuatu, fikir jangan buat sesuatu yang mengecewakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat sesuatu yang boleh mengembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala pilih kita ni bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan yang terakhirlah saya nak pesan, bila berlaku wafat Nabi SAW, menunjukkan hari kiamat dengan kita ni tak jauh dah. Hari kiamat dengan kita ni tak jauh dah. Pasal tanda kiamat yang telah berlaku, wafat Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan dengan cerita yang serba ringkas, kita ambil manfaat, ambil pengajaran. Macam mana seorang manusia yang paling hebat di atas muka bumi Allah Ta'ala ambil. Jadi kita kena bangga, kita sebagai umat Nabi SAW. Bila hari bulan Rabiul Awal, ingat kelahiran Nabi dan ingat kewafatan Nabi SAW. Sekadar tu untuk malam ni, insya-Allah kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ta'ala namtarifina rizqana ya rabbi faman nabiyyina hamzal mursalin wa nahad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.